Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung pembelajaran bab 2 biologi sel dan organisasi sel. 2.4 Aras organisasi dalam organisma multisel. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.4.1 anda sepatutnya boleh membuat urutan aras organisasi dalam organisma multisel. Kedua, mengenal pasti sel, tisu dan organ dalam sesuatu sistem organ. Dan yang ketiga, berkomunikasi tentang sistem organ dengan fungsi utamanya dalam organisma multisel. Okey, kita lihat objektif yang pertama, membuat urutan aras organisasi dalam organisma multisel. Okey, so aras organisasi bermula dengan sel. Sel adalah unit asas semua organisma. Ada pelbagai jenis sel dalam organisma. Dia berbeza dari segi saiz, bentuk dan susunan. Jadi, struktur sel itu berhubung rapat dengan fungsinya. Dan setiap jenis sel dikhususkan untuk menjalankan fungsi tertentu sahaja. Okay, contoh, kalau sel saraf, fungsinya adalah untuk menghantar impuls. Itu yang dikatakan setiap jenis sel fungsinya khusus. Okey, sekumpulan sel yang sama struktur dan fungsinya bila disusun bersama-sama dan melaksanakan fungsi yang khusus, maka kita panggil dia sebagai tisu. Okey, sel dan tisu. A group of cells tadi akan jadi tisu. Okey. Kemudian tisu yang banyak sekumpulan tisu yang berlainan dia akan bergabung bersama untuk jadi organ. Organ pula akan jalankan fungsi khusus hasil gabungan organ-organ tisu-tisu yang membentuk organ berkenaan. Dan setiap organisma multisel terdiri daripada banyak organ yang saling bekerjasama. Organ yang berlainan bekerjasama secara bersepadu untuk melakukan sesuatu fungsi khusus, maka dia akan membentuk satu sistem. Okey, sistem organ. Dan sistem organ ini bila digabungkan bersama-sama dan saling berkoordinasi, bekerjasama, ia akan membentuk satu unit organisma multisel yang lengkap. Jadi, jika nak sebut urutan organisasi, aras organisasi bermula dengan sel, tisu, organ, sistem dan organisma multisel. Okey, seterusnya kita lihat satu persatu. Kita kenal sel, tisu dan organ yang ada dalam sesuatu sistem. Okey, katalah kita nak tengok yang pertama. Okey, sejenis sel yang dikenali sebagai sel otot kardium. Sel otot kardium ini dia akan membahagi, akan jadi banyak otot. Sel otot yang banyak ini bila dia bergabung bersama-sama menjadi satu kumpulan tisu. So tisu yang terdiri daripada sel otot kardium ini kita panggil otot kardium. Jadi kalau jumpa otot, otot itu sebenarnya adalah tisu. Kalau dia otot kardium, maksudnya dia berasal daripada sekumpulan sel otot kardium. Okey, so tisu-tisu otot kardium ini akan membentuk jantung. Okey, so jantung adalah organ dan jantung akan menjadi sebahagian daripada sistem yang kita panggil sistem peredaran darah. Kerana jantung dia bersambung dengan arteri, bersambung dengan vena dan bersambung dengan kapilari. Okey, jadilah dia sistem peredaran darah. Dan sistem peredaran darah adalah satu daripada 11 sistem yang ada dalam manusia. So, manusia adalah organisma multisel. Okey, kita lihat sistem dalam manusia dan juga haiwan serta tumbuhan. Kita ada banyak-banyak organ. Okey, sekarang kita nak fokus kepada manusia. Okey. Organ yang berlainan bekerja secara bersepadu untuk melakukan sesuatu fungsi khusus membentuk satu sistem organ. Dan ada 11 sistem organ dalam badan manusia.
sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem limfa, sistem saraf, sistem integumen, sistem endokrin, sistem rangka, sistem otot, sistem urinari dan sistem pembiakan. Okey, kita lihat satu persatu. Sistem respirasi. Okey, terdiri daripada trakea, paru-paru, ada hidung, trakea, paru-paru dan diafragma. Fungsi utamanya adalah untuk pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara badan dengan persekitaran luar. Okey, sistem yang kedua ialah sistem endokrin, merembeskan hormon. Dia ada kelenjar endokrin yang berfungsi untuk merembeskan hormon dan fungsi utama sistem endokrin adalah untuk mengkoordinasikan atau menyelaraskan aktiviti badan bersama-sama dengan sistem saraf. Okey, sistem pencernaan pula terdiri daripada mulut, esophagus, perut, hati, ada pankreas, usus kecil, usus besar. Fungsinya untuk mencernakan bahan makanan kepada bentuk ringkas supaya mudah diserap masuk ke dalam kapilari darah. Okey, sistem urinari pula adalah sistem yang terdiri daripada ginjal, buah pinggang, ureter dan urethra serta pundi kencing. Fungsi utamanya menyingkirkan hasil perkumuhan seperti urea dan asid urik daripada badan melalui urin. So, urin ni adalah air kencing. Okey. Kemudian sistem pembiakan lelaki terdiri daripada testis, kelenjar prostat dan juga zakar. Fungsi utamanya menghasilkan sperma dan hormon seks lelaki. Okey, sistem pembiakan perempuan terdiri daripada ovari, uterus, kita ada tube falopio, faraj dan juga cervix. Fungsi utamanya menghasilkan ovum dan hormon seks perempuan. So, organ di sini ialah ovum. Okey, organ dalam sistem pembiakan perempuan. Kemudian sistem otot terdiri daripada otot rangka, otot licin dan otot kardium. Fungsi utamanya mengecut dan mengendur untuk menghasilkan pergerakan bahagian badan yang berlainan. Kita ada lagi sistem limfa terdiri daripada limpa, ini limpa, nodus limfa dan juga salur limfa. Fungsi utamanya mengekalkan keseimbangan bendalih badan dan mencegah jangkitan penyakit. Okey, seterusnya sistem peredaran darah terdiri daripada jantung, arteri, vena dan kapilari darah. Berfungsi untuk mengangkut nutrien, gas respirasi dan hasil perkumuhan. Okey, sistem rangka terdiri daripada tulang, rawan, ligamen dan tendon. Fungsi utamanya menyokong badan dan melindungi organ dalaman serta menjadi asas pautan otot. Okey, sistem saraf kita ada otak, organnya otak, ada saraf tunjang dan ada saraf periferi. Fungsi utamanya mengesan dan menghantar maklumat dalam badan serta mengkoordinasi aktiviti badan. Dan kita ada sistem integumen. Integumen saja, we are talking about kulit. Okay, skin. Kulit fungsi utamanya melindungi badan daripada kecederaan fizikal, jangkitan dan penyahidratan. Okay, itu dalam manusia. Sekarang kita lihat dalam tumbuhan. Okay, sistem dalam tumbuhan terbagi kepada sistem pucuk dan sistem akar. Sistem pucuk terdiri daripada batang, daun, pucuk, bunga dan buah. Itu sistem pucuk. Jadi kalau sebatang pokok tu yang kita nampak dari atas tu, itu adalah sistem pucuk. Tengok daun, tengok pucuk, tengok batang, tengok bunga, tengok buah. Sebenarnya kita sedang melihat sistem pucuk bagi tumbuhan. Jadi batang dan ranting menyokong daun pada kedudukan menegak supaya daun dapat menyerap cahaya matahari yang maksimum semasa fotosintesis. Okey, itu tugas batang dan ranting, menyokong kedudukan daun supaya menegak. Bunga pula terlibat dalam proses pembiakan tumbuhan.
Dan buah pula merupakan tempat simpanan nutrien dan juga bahan kumuh. Sebab tu kita ada buah yang beracun yang awak tak boleh makan. Sebab dia menyimpan bahan kumuh. Okey, sistem yang kedua adalah sistem akar. Sistem akar terdiri daripada semua akar dalam tumbuhan. Jadi akar berfungsi menyerap air dan garam mineral dan akar juga memberi sokongan kepada tumbuhan. Jadi sistem dalam tumbuhan ni mudah saja, ada sistem pucuk, ada sistem akar. Kalau manusia ada 11 sistem. Okey, ini dia. Okey, sistem pucuk kita ada daun, ada buah, ada batang, ya. Okey, akar pula sistem akar. Okey. Jadi apakah persoalan biasa ditanya? Apakah sel? Okay, sel adalah unit asas semua organisma. Terdapat pelbagai jenis sel dalam organisma multisel yang berbeza dari segi saiz, bentuk dan susunan. Apakah maksud tisu? Sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama disusun bersama melaksanakan suatu fungsi yang khusus. Apa maksud organ? Sekumpulan tisu berlainan bergabung bersama membentuk organ. Organ menjalankan fungsi khusus hasil gabungan bersepadu tisu-tisu yang membentuk organ berkenaan. Okey, apa maksud sistem? Organ yang berlainan bekerja secara bersepadu melakukan suatu fungsi khusus membentuk satu sistem organ. Apa pula organisma multisel? Okey, organisma yang mempunyai lebih daripada satu sel. Berapakah jumlah sistem organ dalam manusia? Ada 11 sistem. Apakah maksud kelenjar endokrin? Kelenjar yang merembeskan hormon. Apakah sistem yang terdapat dalam tumbuhan? Kita ada sistem pucuk dan sistem akar. Okey? So kita dah belajar menguasai kesemua, mengenali setiap jenis sel, tisu, organ, sistem dan semua itu membentuk organisma multisel. Sekarang masuk untuk buat latihan. Okey, awak boleh pause video ini dan jawab soalan latihan dalam buku latihan masing-masing. Okey. Cikgu go through. Okey. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.